Okey, selamat pagi semua. Saya Pushpantini Devi. Saya salah seorang pelajar intern daripada Icon Future Home. Icon Future Home adalah satu syarikat yang mempunyai kepakaran dalam CCTV dan alarm sistem yang berada di Serdang. So, pada hari ini saya ditugaskan untuk membuat live. So, live pada hari ini tajuk saya adalah pencegahan COVID-19. So, macam kita tahu yang COVID-19 ni sekarang dah kes semakin meningkat dan ramai yang suffering from COVID-19. So, dengan ni dengan ini saya rasa COVID-19 ni berbahaya. So, COVID-19 ni sekarang berada di semua rumah and surrounded dengan kita, orang-orang yang sekeliling dengan kita. Semua orang, kita kena berhati-hati. Kita tak tahu siapa yang ada COVID dan siapa yang tak ada. So, untuk mengelakkan kita kena daripada COVID-19, saya ada beberapa tips untuk share dengan anda semua. So, saya rasa dah boleh masuk ke perkongsian untuk pencegahan COVID-19. Okay, so the first thing tu kita kena tahu kita punyai apa symptoms untuk COVID-19. So COVID-19 kita start daripada orang dewasa dulu. So orang dewasa first akan ada demam berpanjangan dan kelesuan bertambah teruk, kesukaran bernafas, sakit dada, bibir dan jari kebiruan, something blue black. Jari dia akan jadi blue black dan tak boleh mengambil makanan, tak ada selera makanan. And then ada setengah orang tak ada deria rasa dengan deria bau. Deria bau. So some people ada certain je, some people ada banyak. So kita kena tahu diri kita sendirilah. Kita kena tahu apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. So untuk kanak-kanak, kita tengok untuk kanak-kanak. Yang ni yang saya cakap tadi tu untuk adults. So kita tengok untuk kanak-kanak. Kanak-kanak pun sama, demam, batuk, muntah, sesama. And then kelesuan tidak aktif. Contoh sekarang kanak-kanak pun aktif je. So kalau mereka tiba-tiba tidak aktif ke, letih ke, so kita kena berjaga-jaga. Kita kena bawa pergi ke klinik ke so on untuk check apa yang mengakibatkan kanak-kanak tu tak aktif. Then ada yang mempunyai kesukaran bernafas. So ramai yang kanak-kanak yang tak tahu nak cakap macam mana perasaan dia ataupun sakit dia yang alami. So kita sebagai penjaga or ibu bapa or something, kita kena tengok apa reaction daripada kanak-kanak tersebut. Okay, sekarang kita dah tengok dia punya symptoms. So sekarang ni saya nak share tentang pencegahan. So pencegahan dia ada banyak. So pencegahan yang pertama, kita kena jaga social distancing. So social distancing ni adalah perkara yang paling penting. Even though kita pergi bekerja or beli barang something else, kita keluar ke berjogging ke. Sekarang berjogging tu boleh. Berjogging dan cycling boleh. So masa berjogging dengan cycling pun kita kena menjaga penjarakan sosial kita. So penjarakan sosial kita adalah 1 meter. So kenapa mereka suruh kita jaga penjarakan sosial kita? Sebab penjarakan sosial ni, kalau kita semakin dekat dengan orang lain, masa kita bercakap tu, maybe virus tu kita tak tahu dia ada ke tak ada.
maybe virus tu akan cepat merebak. The high chances, high risiko lah kalau kita berada dekat, kita tak jaga penjarakan kita. So something like that. Then yang kedua adalah kerap cuci tangan. So cuci tangan tu kena kerap. Even tu guna hand sanitizer or cuci tangan dengan sabun pun kena kerap. Contoh kita tengah travelling on public transport ke like that, kita bolehlah bawa hand sanitizer. Sekarang public transport pun saya rasa dah ada sanitizer. Contoh KTM dengan bas semua dia ada sanitizer dekat pintu masuk. So sebelum kita masuk tu, masa kita masuk tu, kita sanitize tangan kita sebelum kita duduk or pegang pemegang tersebut. Semua kita kena sanitize supaya kita tak dijangkiti. And then yang ketiga adalah memakai pelitup muka. Sebenarnya memakai pelitup muka ni kena jadi yang pertama tapi saya cakap yang ketiga. Tak apa, kita pakai pelitup muka. Pelitup muka ni sentiasa kena ada dengan kita. Sebab pelitup muka adalah perkara yang paling penting. Kita kena pakai semasa kita keluar or pergi bekerja or interact with others. Even though kita keluar dekat residence kita, taman perumahan kita keluar, kita kena pakai juga. Sebab ada orang sekeliling kita and so on. And then pemeriksaan suhu. Kalau kita pergi ke kedai or tempat kerja, pemeriksaan suhu tu adalah benda yang patut dilakukan. Sebab pemeriksaan suhu sometimes kita tak tahu badan kita ni, kita rasa demam ke tak ke. Sometimes rasa normal, sometimes tak rasa demam ke. So kita kena periksa suhu kita bila kita pergi ke kedai or so on. So seterusnya, kita kena elak berada di ruang tertutup. Tertutup ni banyak mempunyai risiko. Risikonya like macam mana kita nak cakap. So kita duduk dalam satu bilik tu. Contoh kita ada 3 orang ke 4 orang. Ke 4 orang, so masa bercakap nafas kita akan ada dalam bilik tu. Bilik tu bertutup. Tak ada tingkap or so on something. Itu akan menjadi risiko, salah satu risiko. Sebab ruang tu tertutup, then tak buka tingkap, tak ada air sanitize. Sekarang ni air sanitize ni ada dekat kedai semua. So contohnya dia akan pasang dekat aircon or so on. So masa nak dia akan buat semburan sanitize tu. So kalau yang tak ada benda tu, tak ada sanitize yang saya cakap tadi tu, contohnya kita kena buka tingkap or something so on, ataupun kurangkan orang dalam ruang tertutup tu. Contoh tadi tu 4 orang, kita kurangkan ke 2 orang. 2 orang tu I think okay untuk tempat tertutup bilik yang kecil. So yang kelima yang kelima juga kita kena jaga disiplin kita. Disiplin kita tu yang paling penting untuk lakukan benda-benda yang saya share sebelum ni, untuk pencegahan sebelum ni. So contoh disiplin kita kena berdisiplin. So kalau kita tak berdisiplin, kita tak ikut, kita yang tak patuhi, mesti orang lain pun tengok kita. So orang lain pun akan ikut seperti mana yang kita buat. So kita kena ada disiplin diri. So contohnya kita tak boleh selfish. Contoh pentingkan diri sendiri. So kita macam saya tak buat pun tak apalah, kan ada orang lain nak buat. So kita tak boleh react macam tu. Kalau kita nak cegah benda tu, kita kena react first. So contohnya kita kena pastikan kita pakai mask, kita cuci tangan. Kita tak tahu dari mana benda tu datang, dari mana virus tu datang.
So kita yang kena self discipline, kita yang kena jaga diri kita. Kita tak boleh pentingkan diri kita. Kita kena pentingkan orang lain. Contoh, tiba-tiba kita tak buat benda tu. Contoh kita tak pakai mask, kita tak cuci tangan, kita tak tahu pergi mana kita letak tangan kat mana semua kan. Then suddenly kita tak tahu kat mana benda tu kena kat kita. Dan kita pergi salam orang lain cakap dengan orang lain. So benda tu akan merisikokan orang yang berkomunikasi dengan kita, orang yang bersalam dengan kita. So contoh kita tak cuci tangan, kita pergi salam kat orang lain. So kita mempunyai virus tu akan berjangkit kepada orang lain. So yang ni kita boleh describe sebagai mementingkan diri sendiri. Kita macam orang lain tu akan cuci tangan, tak apalah saya bagi je, saya tak payah cuci tangan. So benda tu macam mementingkan diri sendiri je. Other than that, elakkan bersalaman. Elakkan bersalaman. Salam dengan orang lain tu just buat macam ni ke, angguk kepala and so on. So bersalam ni kita dah tahu kita tak boleh. So dah 1 tahun lebih kita ada COVID ni. So kita dah tahu cara bersalaman pada masa COVID ni. So kalau yang tak tahu pun boleh search. Banyak je tips-tips pencegahan yang boleh anda baca dan mengetahui lebih. Other than that, elakkan 3S. 3S adalah sesak, sempit, sembang dekat. So sembang dekat tu saya dah cerita dah. Yang tak pakai mask tu susah. Kalau nak sembang dekat tu janganlah sembang dekat sebab tak pakai mask. So jangan nak sembang dekat sebab akan risikokan orang lain dengan diri kita sendiri. Kita tak tahu dekat rumah orang lain tu ada kanak-kanak, ada orang tua. So apa rasa mereka kalau terkena dengan virus ni? Mesti diorang susah hati, and kita tak tahu diorang akan kepali ke tak ke. So kita ni sekarang ni kita tengah hadap kematian yang kes kematian yang banyak. So kita tak tahu siapa yang ada dalam tu. Maybe orang yang meninggal tu maybe saudara kita, kawan kita, family kita, so on. So rasa tu memang sakit. So daripada kena macam tu, lebih baik kita elakkan. Baik kita elakkan tempat sempit dan tertutup. Macam saya bincangkan tadi, ruang yang tertutup. Even though kita naik public transport, contoh KTM, bus and Grab or anything, kita kena elakkan tempat yang sempit, sesak. Contoh contoh kat KTM tu, dalam coach tu ada ramai, tapi coach sebelah tu tak ada ramai. So elak daripada coach yang ada ramai tu, pergi ke coach yang kosong, berdiri dekat sana, jaga penjarakan sosial. So kita bantu diri kita sendiri. Kita kena didik diri kita sendiri untuk jaga penjarakan sosial. Then langkah pencegahan COVID-19 di pusat membeli belah. So sekarang pusat membeli belah pakaian, saya rasa pakaian, kedai kasut, phone, semua tak ada. Dia ada grocery saja. Even though ada grocery, kita kena jaga diri kita dengan pencegahan ni. Contohnya kita naik escalator or susur tangga or some lift, kita kena pakai sanitizer dulu. Otherwise lift tu kan ada button semua. Lift tu kita tekan guna pakai kunci kereta or something, toothpick kita bawa extra ke, pin ke something, kita tekan guna tu. So tu adalah langkah pencegahan. So ramai yang pernah tekan lift tu kan. So kita tak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. So tu sebagai langkah pencegahan. Dan trolley, bawa sanitize sendiri. Sanitize sendiri, bukan suruh bawa botol yang besar, tapi kita bawa botol yang kecil, kita refill. Contoh saya ada, contoh macam ni.
So kita bawa botol macam ni, kita beli je, murah je. So kita bawa, then spray dekat troli. Spray dekat troli, kita lap guna tissue paper, then kita baru pegang, then sanitize tangan kita juga. Sanitize tangan kita supaya elakkan penjangkitan perebakan COVID-19. Other than that, as usual, pakai pelitup muka, sanitize, jaga penjarakan, and dalam tu kalau lepas beli barang-barang tu, kita bawa balik, kita sanitize barang-barang tu. Letak tepi dulu, sanitize barang-barang semua, and then after a few hours, 1 to 3 hours, kita sanitize barang tu, kita lepas tu baru kita susun barang tu. Jangan lepas kita balik daripada beli barang tu, kita susun. Janganlah macam tu, sebab sekarang COVID ni merebak melalui sentuhan. So, sebelum kita sentuh benda tu, sebelum kita beli barang tu, ambil barang tu, mesti ada orang lain yang akan sentuh benda tu. So, kita kena sanitize dulu supaya virus tu tak merebak dengan apa tu. The next, langkah pencegahan di tempat kerja. So, tempat kerja sekarang saya rasa 60% bekerja di office and 40% work from home. So, contoh saya dari Icon Future Home, kita orang bergile-gile. Kita orang ada weekly timetable. So, ikut timetable tu, jadual tu, kita orang pergi kerja. So, sekarang saya work from home. Saya rasa minggu depan saya pergi office. So, contoh kita kena bergile-gile lah, macam kami semua jaga penjarakan sosial. Pergi office tu jangan duduk rapat-rapat. Even though kita bekerja dalam satu team, bekerja dalam satu bilik tu, still kena jaga penjarakan sosial, sebab semua orang datang daripada tempat yang berlainan, menggunakan pengangkutan yang berlainan. Ada yang datang sendiri, ada yang guna public transport, ada yang Grab and everything. Kita tak tahu. Ada yang tumpang rumah dengan roommate, housemate, bukan keluarga sendiri. And kita tak tahu, ramai yang keluar, ramai yang balik kerja and so on. So, kita kena still jaga penjarakan sosial kita di tempat kerja. Kita kena pakai pelitup muka tu sepanjang masa kerja kita. Other than that, kita kena jagalah, kita kena bawa sanitize semua. Sebelum masuk tu sanitize tangan semua. Lepas tu baru pegang pintu, baru ambil pen semua and everything. Then kita kena sanitize meja kita dulu. Even tu orang lain tak duduk kat tempat kita, kita kena sanitize. That's called disiplin diri. Macam tadi tu saya cakap disiplin diri, kita kena sanitize meja kita. Kita kena amalkan benda tu even though orang lain tak duduk kat tempat kita. Even though orang lain tak duduk, kita kena amalkan, bersihkan tempat kita guna sanitize and bersihkan kursi kita, susun file-file semua. Kita kena bersihkan tempat kita. So, the next is sekolah. Sekolah sekarang tak buka, tapi saya ingin kongsikan juga. Saya kongsikan adalah untuk ibu bapa dan penjaga. Saya rasa untuk ibu bapa dan penjaga ni, mereka kena provide sanitize untuk anak-anak mereka yang pergi sekolah. Kena ajar betul-betul, sebab kita kena amalkan benda ni. Maybe even though the COVID ends, COVID dah tamat. Even though the COVID dah tamat, kita kena amalkan. Sebab benda ni it's a real thing. Boleh spread even though dah habis. So, kita tak tahu dari mana benda tu spread or anything. So, kita kena amalkan benda ni. So, lepas ni memang amalan kita akan jadi sanitize pelitup muka. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita kena jaga diri kita sendiri, baru kita boleh fikirkan orang lain sekeliling kita. So, kita kena
kalau kita selamat, orang lain pun akan selamat. So kita kena amalkan benda ni, ajar anak-anak untuk bawa sanitize, wet tissue yang sanitizer, lap meja mereka masa makan tu, cuci tangan and everything. Memang teachers akan, cikgu-cikgu, guru-guru akan akan membantu untuk cuci tangan, sanitize and everything. Even though kita tolong guru-guru tu untuk sanitize balik, untuk jaga kebersihan diri kita sendiri, untuk jaga classroom kita sendiri, sekolah kita sendiri. So dengan ni kita boleh bantu guru-guru yang sanitize kan. So kita boleh mengelakkan spreading of COVID. Spreading of COVID. So kita kena sanitize meja kita, suruh anak-anak tuan puan untuk bawa sanitize and everything. So basuh tangan, jangan dekat dengan pelajar-pelajar lain. So contohnya sekarang pun sekolah dah buat penjarakan meja diorang. So duduk kat tempat masing-masing. Ajar anak-anak untuk duduk di tempat masing-masing. Just explain to them macam mana COVID ni merebak. Explain macam mana COVID ni ada, macam mana COVID ni boleh merebak. Apa kesan dia, apa symptoms dia. Semua explain. Kita tak boleh biarkan macam, budak kecil lagi. Kita apa dia faham. Kita tak boleh lepaskan macam tu. Kita kena explain to them. Explain supaya mereka menjaga diri mereka sendiri. Explain to them. Sekarang budak-budak dah bijak. So ramai yang akan faham. So explain clearly, cerita macam mana COVID ni, apa kesan COVID ni. Banyak yang kehilangan keluarga. Kita tak tahu dalam kalangan friends, kawan-kawan diorang pun ramai yang akan kehilangan ahli keluarga kerana COVID ni. Explain apa yang menyebabkan kehilangan tersebut. Explain, then diorang akan faham. Try to amalkan kanak-kanak tersebut bawa sanitize and jaga penjarakan social and pelitup muka. Pelitup muka tu lagi penting. So the next is saya nak bagi tahu macam mana nak travel dalam kenderaan awam. Kenderaan awam means like bus, KTM, Grab, taxi, LRT and so on. So contohnya macam kenderaan awam, saya selalu travel dengan KTM ke kerja. So masa saya nak naik KTM tu, saya akan sanitize tangan saya. Masa nak touch kad KTM tu, saya akan sanitize kad saya. Bila saya dah lepas touch kad saya tu, saya akan sanitize kad saya dan simpan. So contoh, banyak yang touch kat tempat yang sama. So kita pergi touch kad kita kat sana. Then maybe dalam benda tu pun ada merebak virus COVID-19 tu. So kita kena sanitize tangan kita, sanitize kad kita, simpan elok-elok. Masa nak naik itu sanitize lagi sekali tangan kita tu. Sanitize, then baru kita naik. Then masa nak pegang what they call pemegang semua, kita kena berjaga-jaga. Kita kena sanitize dulu tangan kita. Lepas kita nak turun tu, kita sanitize balik tangan kita. Sebab dalam masa yang ni, kita mesti tersentuh dekat pemegang tersebut ataupun chair dekat sana, seats dekat sana kan. So kita sanitize balik lepas turun. Then bila kita nampak wash basin or something yang boleh kita cuci tangan, kita pergi ke tandas awam tu, kita cuci tangan dulu dengan bersih menggunakan sabun. So begitulah cara dia bila kita naik kenderaan awam. Even though untuk Grab dengan taxi pun hope so
sekarang ramai dah bekalkan sanitizer dalam kereta mereka. So saya rasa mereka sentiasa sanitize kereta mereka, sebab saya tengok dalam tu mesti ada spray sanitizer. So lepas kita turun je mereka akan sanitize the seats all. So saya rasa macam the pemandu-pemandu semua yang jaga keselamatan diorang, so kita pun kena ambil bahagian dalam tu, jaga keselamatan kita. Sanitize kita, scan MySejahtera. Yang paling penting scan MySejahtera, itu yang paling penting. So the next is kita tengok cara untuk dispose mask. So dispose mask ni kita ada cara juga. So saya selalu buat lah. Contoh ni mask kita. Lepas kita pakai mask ni, kita lipat. Then take some sanitizer. Kita spray mask ni. Kita buang dalam tong sampah yang bertutup. Jangan buang dalam tong sampah yang buka, or bukan buang dekat tepi jalan or something else, sebab tepi jalan semua sangat berbahaya. Sebab ada yang orang yang lalu lalang, ada orang yang menggunakan jalan raya. So benda tu akan still spread, sebab kita yang tak bertanggungjawab ni buang mask ni kat tepi jalan. So sebagai orang yang bertanggungjawab, kita lipat mask ni, kita sanitize sikit mask ni, kita buang dalam tong sampah. Dan lepas kita buang, kita cuci tangan menggunakan sabun ataupun sanitize tangan kita. Sebab kita dah lipat benda ni, so mesti kena kat tangan kita. So kita kena basuh dan sanitize tangan kita semula. And every 3 to 4 hours kita kena tukar mask kita. Sebab even though mask ni pencegahan untuk COVID-19, kita tak tahu dalam diri kita pun ada bakteria. Bila kita bercakap ni, akan terkena dekat mask tu, then the thing akan bertukar jadi bakteria. So bakteria ni akan menyebabkan penyakit lain. Penyakit lain, something, infection or anything happen to us. So lebih baik tukar mask ni dalam 3 jam sekali, 4 jam sekali. So it's better to tukar. Kalau dah tahu sangat mask tu dah basah dengan peluh kita ke, we are sweating, right? Sweating tu, muka kita sweating tu dah basah sangat ke, tukar je. Beli yang baru. So sekarang pun saya rasa kementerian dah bagi tahu yang siapa yang gunakan public transport yang berada di kawasan sesak semua kena pakai 2 layer mask, which is satu pakai yang mask yang disposal, satu pakai mask yang kain. So it's better to prevent the COVID. So tu adalah pencegahan yang berkesan. So saya rasa tu je perkongsian saya pada hari ini untuk pencegahan COVID-19. So pencegahan COVID-19 ni lain daripada pencegahan yang saya cakap ni. Selain daripada tu ada vaccination. So vaccination ni saya takkan ceritakan sebab rakan sekerja saya akan ceritakan pada hari Rabu ni. So saya meminta semua orang untuk share live pada hari Rabu ni. Tonton live pada hari Rabu ni untuk mengetahui lebih tentang vaccination and immune system. Saya rasa tu je perkongsian kami. Selain daripada tu, yang last saya nak bagi tahu adalah jaga keselamatan kita di rumah. Even though kita work from home, ada yang work from office, kita still kena jaga keselamatan diri kita, keselamatan rumah kita. Sekarang banyak kedai dah tutup. So masa PKP ni pasanglah CCTV or alarm sistem di kedai-kedai
di permis-permis atau perumahan anda untuk mengelakkan kecurian atau rugi harta benda. Sebab sekarang dah banyak kes rompakan sebab ramai yang tak ada kerja. So macam bukan nak cakap ramai yang tak ada kerja buat rompakan, bukan macam tu. Kita tak tahu apa nasib orang, apa yang orang fikirkan. So untuk mengelakkan perompakan, kita pasang CCTV dan alarm sistem di rumah. Even though kita bekerja di rumah, kita tak tahu macam mana perompak tu nak rompak dekat rumah kita. Contoh ada news yang recently ada news yang keluar dalam akhbar tu. Dia ceritakan semua orang ada dalam rumah tersebut. Semua orang tengah menonton TV. Tapi still berlaku perompakan dalam rumah tu. So even though kita kerja dari rumah pun still akan berlaku dengan kecuaian kita. So kita tak boleh cuai dengan keadaan sekitar kita. Kita kena sentiasa perhatikan. Kalau kita pasang CCTV, kita boleh tengok daripada phone kita, boleh access daripada phone kita or so on. Then even though work from office, kita boleh pasang sebab sebab sekarang sekolah pun dah tutup. So mesti anak-anak dekat rumah, anak-anak kanak-kanak ke orang tua ke akan berada di rumah. Untuk memastikan keselamatan mereka pun kita boleh pasang CCTV dan alarm sistem. Kita boleh perhatikan daripada jauh juga dengan pasang CCTV dan alarm sistem. So kalau nak tahu lebih tentang CCTV dan alarm sistem, boleh hubungi nombor yang ada di description. So ada nombor WhatsApp, boleh contact nombor WhatsApp ataupun boleh layari laman web www.icon2u.com.my. So tu adalah website Icon Future Home. So kita boleh layari di sana ataupun boleh contact nombor yang ada di description. So saya rasa ni adalah perkongsian saya tentang pencegahan COVID-19. Saya minta semua orang jaga diri, jaga keselamatan rumah juga, dan stay safe and stay healthy. Thank you.